Tu dia. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar? Apa khabar hampa kat sana? Saya harap hampa semua sihat-sihat lah no. Saya harap hampa semua dalam keadaan yang baik lah no. Okey. Awat aku gebang dalam bahasa utara ni. Bukan apa, rindu, kita rindu. Saya dulu pernah di Kedah. Jadi masih lagi lah boleh cakap sikit-sikit, tapi memang sudah keras lah tu lidah kan. Jadi apa cerita? Ini cerita orang-orang untuk utara. Sanusi bakal akan disaman 1 bilion ringgit Malaysia, sah, garanti. Saya sisipkan berita dia. Ini dia. Berita dia. Sanusi disaman 1 bilion ringgit Malaysia. Kalau Sanusi kalah, mana dia mau cari 1 bilionnya? Mana Sanusi mau cari 1 bilion? Ada sesiapa yang boleh bagi tahu? Saya pikir dia gadai tanah, dia gadai rumah, dia gadai kereta, siap dia gadai Tintin Milo dia, siap dia gadai dia punya semua, apa-apalah harta dia, kecuali dia paling kaya di Malaysia adalah mungkin 1 bilion. Nah, macam mana Sanusi mau cari ini? Tapi iyalah, ada orang komen saya, pas ni kaya raya, senang saya mau cari ratus juta kah, puluh juta kah, senang saya mau cari, dia kata. Saya gelak saja. Mungkin Anda tidak tahu nilai 1 bilion itu berapa banyak. Mungkin Anda tidak faham nilai 1 bilion itu berapa banyak. 1 bilion itu bukan 2 ringgit tau, bukan sekupang, 2 kupang, 3 kupang, bukan. Berbilion, 1 bilion itu banyak betul lah. Yang pasti Sanusi tidak akan mampu bayar. Saya jamin Sanusi tidak akan mampu bayar 1 bilion. Nah, DSAT akhirnya menuliskan di dalam laman rasmi mereka bakal saman Sanusi 1 bilion ringgit Malaysia. Memangkah sekarang ini pemimpin pembangkang ni memang suka kena saman agaknya? Betul kah orang ini suka kena saman? Lucu juga lah. Saya pun bengong juga sebenarnya. Kenapa ada orang ini suka kena saman? Kenapa ada orang ini suka fitnah, lepas tu kalah fitnah, lepas tu kena saman? Apa hal dengan orang ini? Kenapa lah cari hobi begini ni? Carilah hobi yang bagus sikit. Yang bukan mau kena saman. Carilah, janganlah cari hobi yang bakal kena saman. Aduh, banyak lagi hobi yang lain, hobi mancing kah, hobi makan nasi banyak-banyak kah, mukbang kah, jual bandel kah. Ada sudah hobi dulu, Sanusi ada hobi sudah dulu. Hobi dia karaoke di TikTok. Dia sudah ada hobi itu. Tapi entah tiba-tiba kembali semula ke jalan yang dulu dan kenalah pula sekarang bakal kena saman 1 bilion. Ini kalau dia kalah, segala-galanya musnah. Dia terpaksa letak jawatan, dia terpaksa jadi papa kedana, jadi bankrupt, jadi paling kesian di dunia dialah. Dia punya singkat kata, paling kesian di dunia Sanusi lah. Macam mana dia mau cari 1 bilion, saya pun pening kepala. Dan saya rasa kalau dia betul-betul kalah 1 bilion, hadiah wang dan semua pemimpin-pemimpin bersatu, bos-bos bersatu, tidak ada pilihan lain kecuali untuk pecat sejalah Sanusi. Macam mana anda mau pecat pula? Macam mana dia mau pening kepala saya. Okey. So itulah beritanya, Sanusi kena saman 1 bilion. 1 bilion ya, 1 bilion. Jangan pula kata ini satu lagi permainan politik. Tidak ada kena-mengena. Paling pelik kalau ini tiba-tiba kata ini permainan politik Anwar Ibrahim. Hairan. Memang paling pelik di dunia kalau tiba-tiba saja nama Anwar pun terkait di sini. Aku hairan betul. Jangan pula lepas ni AI pula. Aduh, AI diam-diam. Artificial intelligence diam-diam di rumah makan kopi pula.
Lepas tu hampa kata AI yang salah pula. Oh, di SAT kalau mereka menang 1 bilion saman, otomatik jadi bilion. Tahniah diucapkan. Okey, jadi itu saja. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Shafie Apdal daripada Warisan akhirnya muncul memberikan penjelasan apa di fikiran beliau. Tapi sebelum itu, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share, tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, ulasan-ulasan yang lucu dan macam-macam lagi lah daripada channel ini. Okey, bagi anda yang sudah lama dalam channel ini, saya ucap terima kasih. Okey, akhirnya ada satu benda yang saya setuju dengan Shafie Apdal. Ada satu benda yang saya setuju dengan Shafie Apdal, iaitu jangan bekerja sama dengan parti yang pernah curi. Yang pernah curi, yang memang sudah ada sejarah mencuri adun. Akhirnya Shafie Apdal kata dia tidak akan bekerja sama dengan mana-mana parti yang pernah mencuri. Yang pernah mencuri adun. Kita tahu dulu-dulunya memang famous sangat nih adun-adun katak nih. Memang famous sangat adun-adun yang yalah katak-katak puru kah, katak hujan kah, banyaklah katak. Sekarang ini memang sudah agaknya sudah mulai pupus lah katak-katak ini. Sebab sudah ada anti lompat parti punya akta. Okey, jadi harap-harap katak-katak ini pun sudah berhentilah. Okey. Jadi apapun, ada benda yang agak mengejutkan saya juga kerana dikatakan Shafie Apdal, Warisan dan Barisan Nasional menurut beberapa penganalisis tidak mustahil untuk boleh bekerja sama. Tapi persoalannya akar umbi, persoalannya orang-orang yang bakal akan sokong Warisan kah, Barisan Nasional kah, diorang suka kah kalau Barisan Nasional dan Warisan bergabung? Persoalan yang paling besar itulah. Diorang suka kalau mereka ini bergabung. Adakah pengundi-pengundi dapat menerima gabungan di antara Warisan dan juga Barisan Nasional? Tidak masalah bagi saya. Tapi sekarang sentimen di negeri Sabah, sentimen pengundi negeri Sabah, mereka mahu supaya jadi macam Sarawak, iaitu tidak ada parti daripada Malaya. Jadi Barisan Nasional ni mau tidak mau ada juga bau-bau hanyirnya daripada Malaya, daripada lahirnya daripada Malaya. Walaupun sekarang sudah ada dikatakan ada otonomi sendiri, sudah otonomi sendiri untuk parti UMNO di Sabah, tapi tetap juga mau tidak mau pengerusi presiden dia daripada Semenanjung juga, Zahid Hamidi. Jadi Shafie Apdal kata dia tidak akan bekerja sama dengan parti yang pernah mencuri. Saya pikir itu kita dapat dengan jelas lah dengan parti mana. Dan Bung Mokhtar pun pernah juga keluarkan dia punya statement bahawa dia tegas tidak akan bekerja sama dengan PJRS. Jadi sekarang ini seolah-olah kita boleh gambarkan lah, boleh agak sudah siapa kawan siapa, siapa lawan siapa. Jadi kalau Warisan bergabung dengan Barisan Nasional, saya fikir itu cukup kuat, memang kuat. Dan PJRS dalam masalah juga sebenarnya kalau Warisan bergabung dengan Barisan Nasional. Tapi ingat, PJRS bolehlah klaim selepas itu bahawa diorang ni parti lokal. Walaupun diorang ini adalah serpihan, adalah bekas daripada Bersatu. Tapi akhirnya jadi PJRS. Walaupun begitu, tapi mereka bolehlah klaim bahawa mereka adalah parti lokal. Jadi ada pilihan lah kepada pengundi sama ada mau undi parti lokal
atau mau undi parti gabungan warisan dengan barisan. Kalau jadi begitulah. Oke, jadi Syafiee Afdal sudah pun akhirnya membuat keputusan bahwa beliau tidak akan bergabung dengan pencuri. Oke, saya setuju lah yang itu. Lebih baik janganlah bergabung, aduh. Denyut Nadi Suara Rakyat, bergema di channel ini, tinggalkan komen Anda. Bye-bye.